Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda, muka surat 30, baris yang ke-6 daripada atas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. وذلك kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, وذلك محال كما عرفت قبل, artinya dan bermula yang demikian itu mana tadi hilang dah. Bermula yang demikian itu, yakni keadaannya baharu itu mustahil, kerana barang yang telah engkau ketahui akan dia dahulu daripada ini. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan dalil berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dan tidak menyamai makhluk. Jadi bila kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluk, maka faham kata sejak azali itu Allah Ta'ala bukan jisim. Sejak azali itu Allah Ta'ala bukannya sifat. Sejak azali itu sifat Allah bukan macam sifat makhluk. Sejak azali perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk kalau andai kata dia buat. Jadi semua tak sama dengan Allah. Zat Allah tak sama makhluk, sifat Allah tak sama makhluk, perbuatan Allah Ta'ala pun tak sama makhluk. Semua tu berlaku sejak azali. Sejak azali. Jadi dia pun kata, kalau Allah Ta'ala itu, dululah dia kata, kalau Allah Ta'ala itu tidak kita katakan bercanggah dan bersalahan dengan makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan jadi baru. Sebab apa dia kata gitu? Sebab kalau Allah Ta'ala salah satu daripada perkara yang berkait dengan Allah itu baharu, maka mesti zat dia pun baharu. Kecuali perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala memang baharulah. Tetapi kemampuan untuk buat sesuatu tu, hak tu sejak azali. Kemampuan nak cipta makhluk, kemampuan nak cipta sekian-sekian, nak mengada sekian-sekian, ada dah sejak azali kemampuan tu. Macam kita bagi contoh sebelum-sebelum ni, kita nak buat rumah, maka sebelum buat rumah, sejak dulu lagi kita ada kudrat untuk buat rumah. Kita ada kudrat dah siap untuk buat rumah Allah Ta'ala beri. Tapi kita buat dah lagi? Tak buat lagi. Tu dia panggil ada kemampuan tapi belum buat. Allah Ta'ala pun ada kemampuan untuk cipta makhluk sejak azali lagi. Tapi dia belum membuat makhluk. Sampailah waktu baharu. Sampailah waktu boleh ada makhluk, maka Allah Ta'ala pun
cipta makhluk ketika itu. Maka sebab itu kita kata Allah Ta'ala pun kalau kata tak sama dengan makhluk, maka Allah Ta'ala akan jadi, kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka Allah Ta'ala pun baharu. Jadi baharu Allah tu mustahil. Maka dia sambung, وَذَلِكَ مُحَالٌ كَمَا عَرَفْتَ قَبْلُ. Artinya, dan bermula yang demikian itu. Apa demikian itu? Dia tafsir dah. Yakni keadaannya, keadaan Allah baharu itu mustahil. Mustahil. Sebab kerana mana tadi? Kerana barang yang telah engkau ketahui akan dia, akan barang dahulu daripada ini. Mu dah tahu dah dulu. Tahu kat mana tu? Tahu dekat sifat qidam. Sifat sedia Allah. Bila Allah Ta'ala kita kata sedia, maka mustahil ia baharu. Maka apa-apa yang berkait dengan baharu zat Allah dan baharu sifat Allah, mustahil. Kecuali apa tadi? Perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah baharulah. Jadi kalau seorang tu Allah Ta'ala nak cipta dia pada tahun 2023, maka tahun 2023 Allah Ta'ala buat. Dia tak akan buat tahun 2020. Sejak azali Allah Ta'ala tetap dah nak siapkan ataupun nak ciptakan sekian-sekian orang. Contoh Muhammad pada tahun 2010. Maka 2009 Allah Ta'ala belum cipta lagi. 2008 belum Allah Ta'ala cipta lagi. Masuk 2010, bertepatan dengan tarikh yang dikehendakkan Allah Ta'ala, maka dia pun cipta. Tu Apa yang telah terdahulu tu? Min wujubi qidamihi wa baqaihi. Artinya, daripada wajib qidamnya qidam Allah dan baqa'nya sedianya sedia Allah dan juga kekalnya kekal Allah. Baqa' tu kekal, qidam tu sedia. Dua sifat ni memberi faham kepada kita ternafinya baharu bagi Allah Ta'ala. Bila kata Allah Ta'ala tak ada mula, maka kita kata Allah Ta'ala bukan baharu. Bila kata Allah Ta'ala tak ada akhir, maka Allah Ta'ala pun bukan baru. Sebab baharu ni ada dua lah. Lebih kurang dua. Selepas ada, tiada. Selepas tiada, ada. Tu baharu tu. Sebelum ni tak ada, kemudian ada. Sebelum ni ada, kemudian tak ada. Itu dipanggil baharu. Sebelumnya tak ada, kemudian ada. Itu makhluk. Kita sebelum 1990 tak ada. 1991 ada. Contohnya. Baharu. Allah Ta'ala ada dia, bukan macam tu. Ada dia sejak azali. Bukannya didahului oleh tiada. Begitu juga Allah Ta'ala tidak ada akhir. Sekarang ni hidup, sekarang ni ada. Sampai bila-bila. Cerah tak habis-habis. Tak akan mati Allah Ta'ala, tidak akan musnah Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala dan sifat dia. Kalau kita, sebaliknya. Kita akan mati. Kita akan hancur, musnah dengan sebab kiamat. Maka kita akan ada tarikh yang tertentu untuk habis, untuk mati. Maka ketika itu kita pun tiada. Daripada ada, kemudian tiada. Baharu juga. Allah Ta'ala bukan begitu. Tak payah kata tunggu hak tu, tunggu gerak diam pun baharu dah. Sekarang ni kita duduk diam. Sehari kita gerak. Maknanya sebelum kita gerak tu, kita diam. Tak ada gerak. Tiba-tiba baru bergerak. Tu baharu tu. Jadi sifat ataupun perbuatan, ada sifat-sifat yang kita ada ni semua baharu, maka zat kita pun baharu. Badan, pesen kita pun baharu juga. Sebab kita bersifat dengan benda baharu. Daripada asal tak bergerak, tiba-tiba bergerak. Daripada asal diam, kemudian gerak. Daripada gerak kepada diam. Mana berubah? Berubah itulah dalil kata baharu. Allah Ta'ala ada tak perubahan pada zat dia? Tak ada. Ada tak perubahan pada sifat dia? Tak ada. Yang ada berubah tu pada kita. Makhluk Allah Ta'ala. Yang Allah buat sekian. Kemudian habis selesai tu. Kemudian masuk pula sifat baru, dalil baru. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Artinya, dan adapun tanda, dalil, alamat, wajib berdiri Allah. Ni terjemah je. Wajib berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tak pelik dah terjemah ni. Tak pelik. Sebab kita dah bahas dulu dah apa maksud berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri ni terjemahan. Bukan maksud.
Terjemahan belum tentu itu adalah maksudnya. Terjemahan belum tentu itu maksud dia. Jadi qiyamuhu binafsihi, terjemah seko-seko bahasa Arab ke bahasa Melayu, jadinya berdiri Allah dengan sendirilah. Itu terjemahan. Maksud dia berdiri pada duduk kalau ke mana? Baru kena tafsil. Baru kena tafsir. Kalau tak jadi silap faham. Sebab tu kalau kitab Imam Sanusi ni dia tafsir pula kata apa? Ai la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Ada dua makna pula. Berdiri Allah dengan sendiri maknanya Allah tidak berhajat kepada pencipta. Allah tak berhajat kepada zat lain untuk Allah tu ada. Tak ya? Maka dari kerana bahawasanya Allah Ta'ala jikalau berkehendak ia Allah kepada zat tempat berdiri, tempat ada. Berdiri-berdiri ni mana ada. Niscaya adalah ia Allah Ta'ala tu sifat. Ini nak takdirkan. Jadi boleh tak kita nak mengandai-andaikan terhadap Allah Ta'ala ni? Jawapannya boleh kerana ada dalil. Allah Ta'ala sebut sendiri andaian tersebut dalam Al-Quran. Dalam Quran sebut apa ya? Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah di langit dan juga di dunia tu masing-masing ada Tuhan, maka hancur musnah, tak jadi apalah langit bumi ni. Kalau. Allah Ta'ala main kalau tu supaya apa? Supaya kita mikirlah. Jadi kalau Allah Ta'ala ataupun Tuhan dalam alam ni ada dua, tak ada apa satu habuk pun dunia ni. Jadi adakah dia berlaku? Bukan nak tunjuk berlaku, nak kata kalau begitu, maka begitulah jadinya. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala tahu benda mustahil. Benda mustahil dia tahu, macam mana kita tahu? Sebab dia kabur dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala tahu benda mustahil dan Allah Ta'ala bercakap benda mustahil. Lau kana fihi ma alihatun, kalaulah setiap satu dari langit dan bumi itu masing-masing ada Tuhan, la fasadata, ni saya dua-dua langit bumi itu rosak musnah, tak jadi apa. Jadi kita boleh nak takdir supaya kekal dan kukuh ibadat, kukuh kita punya i'tiqad, kita punya keyakinan. Jadi sambung kita kata sini, dia kata kalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat. Zat ni apa? Apa-apa lah. Dinding ke, arah ke, apa-apa zat. Allah Ta'ala kalau berhajat kepada zat itu untuk Allah ada di dia, maka Allah Ta'ala tu jadi sifat. Kita tengok putih. Putih ni boleh ada tak? Boleh ada tak tanpa ada benda lain? Tak boleh. Dia mesti kena ada pada zat. Dia mesti kena ada pada satu benda. Contoh dinding lah. Contoh dinding, meja, kerusi, pen, botol. Mana dia perlukan zat. Dia perlukan zat. Jadi kalau Allah Ta'ala perlukan zat macam putih perlukan zat, Allah pun sifat. Tu. Sedangkan Allah Ta'ala tu sendiri bukan sifat. Allah Ta'ala tu sendiri zat. Dia yang bersifat, bukan dia tu sifat. Tu. Allah Ta'ala itu sendiri yang bersifat. Dia bersifat dengan wujud, dia bersifat dengan qidam, dia bersifat dengan kudrat. Begitu lah. Tapi adakah Allah Ta'ala tu sendiri sifat? Tidak. Allah Ta'ala tu sendiri zat. Tu Ni nak tolak pandangan siapa? Nak tolak pandangan Nasrani. Dia mengatakan bahawasanya Nabi Isa tu Tuhan sebab Allah duduk dalam tubuh dia. Dia panggil istilah dia hulul, masuk serak dalam tubuh. Kalau peseng serak ni, maka dia ni sifat. Contoh kita ambil air, kita ambil air, kita titik nila. Agak-agak air tu masih putih ke warna biru dah? Biru lah. Biru tu apa dia? Sifat. Biru tu apa dia? Sifat. Jadi sifat tu dia menumpang pada air untuk ada biru tu. Kalau air tu tak ada, biru pun tak ada. Kalau kita ambil nila tu, kita letak dalam air. Air pun biru. Kita pun tuang air biru tu. Tak ada lah nila tu. Tidak ada lah biru tu. Bila tak ada air. Bila ada air, ada biru tu. Bila tak ada air, tak ada biru tu.
Itu maksud sifat ada di zat. Allah ada di Isa. Tu yang nak tolak hak tu. Bila kata Allah ada di badan tubuh Nabi Isa, makna Allah tu sifat. Tu. Sebab tu dia kata Nabi Isa bersifat dengan sifat ketuhanan sebab Allah duduk dalam tu. Maka dia seolah-olah menyatakan Allah Ta'ala tu sifat. Jadi mari sifat qiyamuhu binafsihi ni nak tolak pandangan Kristian Nasrani tadi. Yang kata dia mengesak masuk dalam tubuh Nabi Isa alaihi salam. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Mana tadi? Dari kerana bahawasanya tiada berkehendak kepada zat tempat diri melainkan sifat. Kita maklum kata yang hanya perlu kepada zat ni apa dia? Sifat saja. Jadi kalau Allah berhajat, Allah memerlukan kepada zat untuk ada dia, macam hijau ada di dinding, macam hijau ada di kotak tisu ni, maka Allah Ta'ala pun sifat. Boleh ke kata Allah Ta'ala sifat? Tak boleh. Tak boleh kata Allah Ta'ala sifat. Sebab apa? Sebab Allah zat. Dia zat yang bersifat. Bukan dia sifat. Dia zat yang bersifat. Macam kita. Kita ni bukan sifat. Kita ni zat. Zat yang bersifat. Bersifat dengan hitam. Bersifat dengan busuk. Bersifat dengan tinggi. Bersifat dengan pendek. Bersifat dengan gemuk, kurus. Kita ni bukan kurus tu sendiri. Tapi kita bersifat dengan kurus. Kita ni bukan hitam. Tapi kita bersifat dengan hitam. Tu. Hitam tu ada di zat kita. Kerana bermula zat tiada berkehendak kepada zat yang berdiri ia zat padanya pada zat. Kalau zat tidak berhajat kepada zat lain. Okey, contoh kita ambil meja ni. Kita kalau nak tolak meja di ke kanan, adakah kita memerlukan kita memerlukan tanah yang dia ada ni kena ke kanan juga? Tak payah. Kalau kita tolak keluar ke surau. Adakah berhajat kepada tolak lantai surau juga keluar untuk bersama-sama dengan meja ni? Tak payah. Meja asing, lantai asing. Lantai tu zat, meja tu zat. Saya duduk atas kerusi. Jadi kita sekarang, hamba ni berada di atas zat lain. Adakah sehari kalau saya berdiri sehari, kita kena berdiri dengan kerusi sekali? Tak perlu. Sebab kita tidak berhajat kepada kerusi. Itulah maksud kata ni, zat tidak berhajat kepada zat lain. Kerusi ataupun kita tidak berhajat kepada kerusi. Kita boleh bawa diri. Zat-zat ni boleh bawa diri. Peseng boleh bawa diri. Dia nak ke kanan, boleh pergi kanan. Dia nak kiri, boleh pergi kiri. Dia nak ke depan, boleh ke depan. Dia nak pergi ke belakang. Ikut dia. Tu. Ikut dia nak pergi mana. Meja ni kita nak tolak ke kanan, kita nak ke kiri, boleh. Meja ni kita tolak ke depan, kita nak ke belakang, boleh. Meja ni kita nak tolak ke kiri, kita ke kanan, boleh. Boleh belakang. Sebab dua-dua zat. Tidak berhajat antara satu sama lain. Okey, kalaulah meja tu warna coklat. Kalau kita tolak meja tu ke kanan, coklat kiri ke kanan juga? Kanan jugalah. Sebab apa kanan juga? Sebab dia itu sifat. Dia memerlukan zat untuk ada dia. Jadi kalau kita tolak meja tu ke kanan, dia pun ke kanan, coklat tu. Kalau kita tolak meja ke depan, dia pun ke depan, coklat tu. Bawa gilah mana-mana pun meja ni, coklat tu bersama-sama dengan dia. Sebab apa? Sebab coklat tu sifat, meja tu zat. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati. Artinya, padahal bermula sifat itu tiada ia sifat bersifat dengan segala sifat ma'ani dan tiada ia sifat bersifat dengan segala sifat ma'nawiyah. Okey. Sekarang ni kita kata kenapa Allah Ta'ala ni bukan sifat? Dia pergi lagi. Sebab kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah apa dia? Kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Itu. Okey, sifat ma'ni ni kita kata apa dulu? Sifat ma'ni ni sifat hak peseng ada. Sifat hak peseng ada.
Okey, contoh hak makhluk kita lah. Hitang. Hitang tu ada tak? Ada. Sebab boleh kita tengok. Apa lagi ya? Panas. Panas tu sifat tak? Sifat. Ada tak? Ada. Sebab kita boleh sentuh. Kita boleh rasa sentuh tak? Kita boleh rasa. Rasa dengan kulit kita. Oh, panas ha? Panas tu ada. Kita tengok kereta. Kereta tu ada tak? Kereta tu ada. Dia zat. Dia zat. Okey. Apa lagi ya? Hijau. Hijau tu warna. Warna. Sifat tak? Sifat. Ada tak? Ada. Sebab kita boleh tengok. Masin. Sifat. Sifat. Ada tak? Ada. Sebab kita boleh rasa dengan lidah. Busuk. Ada tak? Ada. Sebab dia tu boleh hidup. Sifat ke tak? Sifat busuk tu. Busuk wangi tu sifat. Masin, masam, pahit, manis. Sifat. Lagi pula ada. Okey, sifat hak ada ni manis contohnya. Manis ni boleh bersifat tak dengan masam? Tu. Manis ni boleh bersifat dengan masam. Manis yang masam. Tak ada. Biru yang masam ada tak? Biru yang masam. Tak ada. Biru tu ada, masam tu ada. Dua-dua sifat. Ada tak? Biru yang masam. Tak ada. Apa lagi ya? Lembut yang hijau. Ada lembut yang hijau. Lembut yang hijau. Lembut warna hijau. Pelik. Lembut tu ada tak? Ada sifat. Sebab boleh rasa dengan kulit. Lembut tu ni. Kita rasa-rasa. Lembut lembut tu ada. Hijau tu ada. Ada juga. Sebab boleh tengok. Tapi hijau. Tapi lembut yang hijau ada tak? Tak ada. Hijau yang lembut. Balik lah. Hijau yang lembut ada? Tak ada juga. Hijau yang lembut. Lembut rasa tu lah. Bukan lembut warna. Kata pula ada warna tu nampak lembut. Ada bukan tu. Bukan maksud tu. Maksud saya hak lembut yang boleh pegang ni. Jawapannya tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab apa tak ada? Sebab dua-dua tu sifat peseng ada. Kaedah dia ialah sifat yang ada ni tak boleh bersifat dengan sifat ada yang lain. Tu kaedah dia. Sifat hak peseng ada, hijau, merah, hijau apa semua ni, tidak boleh bersifat dengan sifat hak peseng ada yang lain. Sebab tu kita tak boleh jumpa lembut yang hijau, hijau yang biru, biru yang manis, tak ada. Manis yang lembut, manis yang biru, tak ada. Pusinglah satu dunia pun tak akan ada. Sebab apa? Sebab dia ni dua sifat hak peseng ada. Jadi sifat hak peseng ada tidak boleh bersifat dengan sifat peseng ada yang lain. Tak boleh. Okey. Itu kita makhluk. Pusing ke Allah Ta'ala pula. Kalau kita kata Allah Ta'ala sifat, mesti dia sifat hak peseng ada. Sebab dia tu kita kata Allah bersifat wujud. Okey, tak apalah. Kalau Allah Ta'ala itu sifat, okey, satu lagi. Sifat hak ada tadi tu, kita kata tidak boleh bersifat dengan sifat ada yang lain. Tapi kalau sifat itu hak peseng pahang saja, hak tu boleh. Contoh, hijau yang ada. Hijau yang ada. Mana hijau tu bersifat ada. Boleh tak? Boleh. Sebab memang dia ada pun. Hijau yang baharu. Boleh tak? Boleh. Sebab baharu tu bukan peseng ada, dia jenis pahang. Lagi. Apa maksud baru? Maksudnya baru timbul lah. Hijau tu baru timbul. Kita panggil hijau yang baharu. Okay. Hijau gelap. Hijau gelap. Hijau yang gelap. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Gelap tu bukan peseng ada. Dia faham. Gelap ni apa dia? Seluruhnya kelam. Dia panggil gelap. Cerah gelap ni benda hak peseng faham je. Cerah gelap. Mana kita boleh tunjuk cerah? Mana cerah-cerah? Tu cerah, tu lampu ke cerah? Jadi lampu kita pasang, pak cahaya. Cahaya ada, lampu ada. Maka kita faham cerah. Kita faham apa? Kita faham cerah. Maka sifat hak peseng ada tadi kita boleh bersifat dengan sifat hak peseng faham. Boleh, tak ada masalah. Balik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau kita kata Allah Ta'ala itu sifat, maka confirm dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab apa tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani? Kalau kita kata Allah Ta'ala sifat, mesti dia ada.
Maka dia sifat hak peseng ada. Kemudian Allah pula kita kata bersifat dengan sifat ma'ani. Ma'ani ni pula sifat hak peseng ada. Jadi boleh ke tak sifat yang jenis ada bersifat dengan sifat peseng ada yang lain? Tak boleh. Jadi kita kena nafikan sifat ma'ani Tuhan. Oh, tak boleh gitu. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala itu sifat mustahil. Sebab apa mustahil Allah Ta'ala itu sifat? Kerana dia bersifat dengan sifat ma'ani. Kalau Allah Ta'ala kita nafikan sifat ma'ani, jadi fasik. Jadi fasik, jadi mu'tazilah. Jadi maka kita kena sabit kata Allah Ta'ala itu zat yang sabit sifat ma'ani. Tu baru betul. Kalau Allah Ta'ala itu sifat, maka Allah Ta'ala tidak akan boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala itu sudah jadi sifat, kemudian dia bersifat pula sifat hak peseng ada. Macam kita tunjuk contoh tadi, hijau yang masam. Tak ada. Mesti kena ada salah satu ya, hijau atau masam. Tak boleh hijau yang masam. Tak ada. Manis yang hijau. Tak ada. Hijau yang manis, manis yang hijau. Tak akan ada sampai cerah. Sampai kiamat tak ada. Manis yang hijau. Tak ada. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala ni tidak boleh kita kata sifat. Kerana dia bersifat dengan sifat ma'ani. Bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani, maka masuk sekalilah maknawiyah adik-adik dia. Kalau kita nafikan sifat ma'ani, maka termasuk sekalilah kita nafikan maknawiyah. Dia satu set. Ma'ani maknawiyah ni satu set. Habis. Maka aturan dalil yang tersebut itu begini. Aturan dalil ni dia nak susun balik lah, nak bagi kemah. Tadi tu macam terabur sikit. Sat terjemuh, sat Arab, sat terjemuh, sat Arab. Dia pun buat tafsir pula bagi atur ayat dengan elok. Dia kata gini. Jika tiada Tuhan kita Allah Ta'ala berdiri sendirinya, niscaya berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat tempat berdiri. Kita kata dah berdiri dengan sendirinya. Apa maksud dia? Maksud dia Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, dengan makna Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, maka mustahil. Sekarang ni dia buat susun ayat. Jika tiada Tuhan kita Allah Ta'ala berdiri sendirinya ni kita tukar je lah qiyamuhu binafsihi. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat qiyamuhu binafsihi, niscaya berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat tempat berdiri. Tu dia punya cara dia. Pertama, kalau Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsihi, maka Allah Ta'ala ni pasti berhajat kepada zat untuk ada dia. Dah tu boleh ke tak? Tetapi berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat tempat berdiri itu mustahil. Mustahil. Allah Ta'ala berhajat kepada zat lain untuk ada dia. Boleh tak? Tak boleh. Mustahil. Kerana ada sifat keberhajatan di situ. Dari kerana, jikalau berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat tempat berdiri, niscaya adalah ia Allah Ta'ala sifat. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat tempat berdiri itu zat lah, maka Allah Ta'ala pasti sifat. Boleh ke tak Allah sifat? Tak boleh. Tetapi keadaan Allah sifat itu mustahil. Jadi dua mustahil dah situ. Allah Ta'ala berhajat kepada zat, mustahil. Allah Ta'ala itu sifat, mustahil. Dua-dua mustahil belakang tu. Sebab apa mustahil pula? Dari kerana jika ada ia Allah sifat, niscaya tiada bersifat dengan segala sifat ma'ani dan segala sifat maknawiyah. Dia bawa ke situ. Awak pula tak bersifat dengan ma'ani maknawiyah. Sebab kalau Allah sifat, kita kata dah, dia tidak akan bersifat dengan sifat hak peseng ada yang lain. Macam hijau yang masam, masam yang hijau. Tak boleh. Masam, masam saja. Hijau, hijau saja. Tak boleh. Masam yang hijau. Hijau yang masam. Tak boleh. Begitu juga Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani kalau kita kata Allah itu sifat. Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat ma'ani ya? Tak, bersifat dengan sifat ma'ani. Kita belajar dah. Peluh.
Peluh dah belajar bab ma'ani, tiba-tiba kita nafikan ma'ani, pelik maka kita kena nafikan Allah Ta'ala itu sifat. Allah itu sendiri zat, dia tu yang bersifat dengan sifat ma'ani. Tu beza dia. Tetapi tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat dan dengan segala sifat ma'ani dan segala sifat ma'nawiyah, itu mustahil. Silap tu. Tetapi tiada tu buat bulat pangkah. Silap tu. Macam mana pula tidak bersifat Allah mustahil pula? Bulat situ, bulat pada tiada tu. Jadi ayat lagi ni tetapi bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat ma'ani dan segala sifat ma'nawiyah itu mustahil. Sekejap. Betul. Betul. Silap baca dia. Tetapi tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat ma'ani dan dengan segala sifat ma'nawiyah itu mustahil. Betul lah. Nak kata mustahil tu, ingat tak ada mustahil tadi. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ma'ani, tidak bersifat dengan ma'nawiyah, mustahil. Sebab kita dah belajar dah seko-seko dengan dalil sekali. Siap dari Quran lagi. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Sifat iradat. Wallahu ala kulli syai'in alim. Sifat ilmu. Wa kallama Allahu Musa taklima, sifat kalam. Wa huwas sami'ul basir, sifat pendengaran, sifat penglihatan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu maha hidup. Al-hayyu, maha hidup. Masuk sifat penghidup, sifat hayat. Al-qayyum, sifat qiyamuhu binafsihi. Quran ada belakang tu. Ulama tolong bawa keluar je. Sebab tu dia tak mau memayahkan kita suruh cari dalam Quran dan hadis sendiri, dia buat kitab khusus bid'ah akidah. Nak cari sendiri payah kita ni. Dah lah cari sendiri, silap faham pula. Kau tambah hak tu. Hak sedia dah dalam kitab akidah, dia tak mau pergi baca, dia nak cari sendiri juga. Lepas tu silap faham. Habis. Lepas tu bawa keluarlah tubik fatwa-fatwa sesat. Tentang akidah. Dari kerana tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat ma'ani dan segala sifat ma'nawiyah, niscaya lazimlah lemah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ma'ani, lemah Tuhan. Allah Ta'ala tak bersifat kudrat, Allah Ta'ala akan jadi lemah. Allah Ta'ala tidak bersifat ilmu, Allah Ta'ala akan jadi jahil. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama' pendengaran, Allah Ta'ala akan jadi tuli. Jadi tu mustahil, lemah ke Tuhan situ. Bila lemah Tuhan pula, maka dia memerlukan kepada Tuhan lain untuk menyempurnakan Tuhan. Tu lagi koh mustahil tu. Koh mustahil. Kalau Allah Ta'ala itu lemah, dia berhajat pula, dia perlu pula kepada orang lain untuk menyempurnakan Tuhan. Itu lagi mustahil. Tak boleh kita kata ada orang lain yang menyempurnakan Allah Ta'ala. Itu lagi mustahil. Kalau dia tu disempurnakan oleh seseorang tu Tuhan, bukan Allah Ta'ala. Hakikat Tuhan yang sebenar bukan Allah Ta'ala. Tuhan tu, Tuhan yang menyempurnakan Allah itu Tuhan. Tak boleh gitu. Itu mustahil. Bukan setakat lemah kalau Allah Ta'ala tidak bersifat ma'ni dan ma'nawiyah tu. Bahkan tiada diperoleh suatu daripada alam ini. Sebab apa tak boleh ada alam ni? Sebab kalau Allah tidak bersifat kudrat, dia lemah. Boleh dah buat alam? Tak boleh. Ada sifat kudrat, tak ada pula iradat, tak ada kehendak. Boleh buat dah alam? Tak boleh. Kita nak buat Milo. Kita ada kudrat nak buat Milo contohnya. Tapi tak tahu, tak ada kehendak Milo tu, tak berkehendak kita ni buat Milo. Agak-agak Milo boleh jadi ke? Tak boleh. Kita nak makan nasi ayam. Bukan. Kita ada kudrat untuk makan nasi ayam. Ada kudrat untuk makan nasi ayam. Tapi kita tak mau makan nasi ayam. Agak-agak jadi tak makan nasi ayam? Tak jadi. Ada kehendak, ada kudrat untuk makan nasi ayam. Ada kehendak untuk makan nasi ayam. Tapi masalahnya tak tahu nasi ayam tu apa. Agak-agak boleh kehendak nak makan nasi ayam kalau tak ada ilmu. Dia tak tahu pun ada nasi ayam atas dunia ni. Agak-agak boleh kehendak tak untuk nasi ayam tu nak makan? Tak boleh.
Apatah lagi kalau nak makan nasi ayam tu sendiri dengan kudrat dia, lagi tak boleh. Ataupun dia ni ada kudrat nak makan Milo, ada kehendak nak makan Milo, dan tahu Milo tu apa, tapi dia mati. Agak-agak boleh buat Milo tu? Tak boleh juga. Itulah sebab tu kita kata tak ada alam ini kalau Allah tidak bersifat mani. Allah tidak bersifat kudrat, lemah Tuhan. Siapa nak buat alam? Ada kudrat, Allah tak kehendak pula buat alam. Siapa yang buat alam? Sekarang ni dah terbukti dah ada alam, ada. Kalau Allah tidak ada ilmu, Allah jahil, siapa yang buat alam ni? Kalau Allah Ta'ala mati, siapa yang buat alam ni? Tak ada orang lain dah. Ni dia panggil hujah untuk menguatkan lagi akidah kita, kata, Allah ni bukan ada dengan sebab Quran sebut je, memang betul-betul ada. Tu. Kalau mikir-mikir elok, memang betul-betul Allah ni betul-betul ada. Dan Allah lah pencipta sekalian alam. Dia pergi ke situ. Dia pergi ke situ. Maka iaitu tak ada alam ni, tiada diterima akal sekali-kali. Boleh terima tak? Tak boleh. Sebab apa? Sekarang ni alam ni. Kau kita ni bukan alam. Kita ni makhluk ke bukan makhluk sekarang ni? Kau Tuhan belakang? Tak ada. Kita ni semua makhluk belakang. Jadi kita ni jadi dalil kata Allah tu ada dan Allah tu bersifat sifat ma'ani. Kita ni sendiri menunjukkan Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak ada kita ni, kalau tak ada kita tak semestinya Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Jangan gitu pula. Jangan kata, kalau tak ada kita, maka Allah Ta'ala pun tak ada sifat ma'ani. Tak boleh gitu. Tak boleh kata gitu Sebab tidak semestinya Allah Ta'ala itu kalau bersifat dengan sifat ma'ani mesti buat alam. Kita kena pusing situ. Wajib ke Allah Ta'ala buat alam? Tak wajib. Dah Allah Ta'ala buat sekarang ni Allah Ta'ala buat sekarang ni menjadi dalil kata Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Tapi kalau kita ni semua tak ada, langsung tak ada alam, tak semesti Allah tak ada, tak semesti Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka telah diisyaratkan oleh musannif kepadanya, kepada kata mustahil pada akal tu, jawab dengan katanya, kata musannif, dia kata gini, wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin. Artinya, dan bermula Tuhan kita jalla wa azza itu wajib bersifat ia Allah dengan keduanya, dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Maka bila begitu, bukan ia Allah tu sifat. Bila kata Allah dah bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, maka Allah Ta'ala jelaslah kata dia ni bukan sifat. Dia ni zat. Zat yang bersifat. Jadi, perkataan imbuhan ber dengan tak ada tu kena beza lah. Sifat lain, bersifat lain. Sifat tu sendiri lah. Merah. Tu sifat. Merah tu bukan bersifat. Merah tu sifat. Dinding yang bersifat merah. Dinding tu yang bersifat. Jadi bersifat ni zat, sifat tu sifat lah. Merah tu sifat. Dinding yang berwarna merah, dinding tu bersifat. Tu beza antara sifat dengan bersifat. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan. Artinya, dan jikalau berkehendak ia Allah Ta'ala kepada yang menjadikan, kepada makhluk, kepada pencipta lain, maka niscaya adalah baharu. Sekarang ni kita kata makna kedua bagi qiyamuhu binafsihi ialah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta. Andai kata Allah berhajat kepada pencipta, Allah pasti baharu kerana diciptakan. Kerana tiada berkehendak kepada yang membaharukan, melainkan yang baharu. Berhajat kepada pencipta ni siapa? Makhluk ya. Sebab tu dalam bahasa Arab dia ada dua. Khaliq, makhluk. Makhluk yang kita bahasa Melayu duk sebut ni ialah, maksud dalam bahasa Arabnya benda yang dicipta. Itu makhluk. Bila ada kata benda yang dicipta, mesti ada khaliq, iaitu pencipta.
Setiap benda yang dicipta pasti ada pencipta. Kaedah dia. Kita mencipta kereta. Siapa yang dicipta? Kereta tu sendiri. Siapa yang mencipta? Kita. Kita ni pencipta. Kereta tu makhluk dicipta. Hakikatnya Allah Ta'ala belakang lah. Tu. Apa lagi? Motor. Kita cipta motor. Jadi motor tu yang dicipta. Kita ni pencipta. Kita ni pencipta. Jadi yang dicipta ni mesti baru tak? Mesti baru sebab asalnya tak ada, kemudian ada. Jadi kalau Allah Ta'ala ini peseng dicipta, kalau Allah Ta'ala ini dicipta oleh orang lain, maka pasti Allah ni baru. Pasti Allah Ta'ala ni baru. Kemudian kata dia, kerana tiada babih. Kaifa, betapa ni? Macam mana kita boleh kata Allah baharu? Kerana tercenganglah aku pada yang demikian itu. Pada demikian kata, baharu Tuhan. Kaifa ni pertanyaan dalam bahasa Arab. Kaifa haluka? Bagaimana keadaan kamu? Kaifa ni, bagaimana kita boleh kata Allah baharu? Bila kata Allah baru, tercengang. Tercengang ni apa dia? Terkejut. Mana boleh kata gitu? Tu tercengang tu. Terkejut. Dengar-dengar tu pelik. Lagu mana kata Allah baru? Tu bahasa Arab dia panggil kaifa. Kaifa? Macam mana kita boleh kata Allah baru? Wa qad qamal burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Artinya, padahal sungguhnya telah berdiri ni mana telah tertegak burhan, yakni dalil atas wajib qidam Allah Ta'ala dan baqa'nya baqa' Allah. Bila kata dulu dah belajar dah bab qidam, dulu dah belajar dah baqa' kekal, maka kita faham kata Allah tidak baru. Jadi kalau Allah Ta'ala dicipta oleh orang lain, pasti Allah Ta'ala itu baharu. Baharu Allah boleh ke tak? Tak boleh. Cerah tak boleh. Bila kata begitu, maka dia pun susunlah dalil. Dia pun sebut. Maka aturan burhan. Burhan ni dalil. Dia dalam Ahlussunnah wal Jamaah, burhan dengan dalil itu sama. Burhan dengan dalil itu sama. Itu atas pandangan mu'tamad lah. Burhan dengan dalil itu sama. Bukan burhan nama orang. Sebab tu matan kitab ni nama dia Ummul Barahin. Ibu bagi segala dalil-dalil. Tu makna tu. Ummul Barahin. Ibu ataupun parti bagi segala dalil-dalil. Jadi parti itu ibu. Parti Munyatul Musalli. Jadi dia ambil daripada kitab asal Munyatul Musalli, dia hurai secara ringkas, ambil hak parti, ambil hak penting-pentingnya. Sebab dalam Munyatul Musalli ni ada yang payah, yang cara dia ungkapkan ibarat tu payah, jadi dia mudahkan untuk orang awam. Faridatul Faraid. Payah, kitab tarak titik macam kitab kita ni. Lepas tu keluar parti Faridatul Faraid. Dia ambil intipati daripada faridah tu, dia buat mari olah ayat sendiri. Dia sama juga dengan faridah tu, cuma dia punya cara bahasa mudahlah sikit. Tu parti. Parti faridah, parti Munyatul Musalli. Dia ambil asal pada kitab Munyatul Musalli, ambil pada asal kitab Faridatul Faraid. Maka dia pun sebut, dia pun nak bagi jelas balik, nak bagi aturan molek, comel balik, dia pun sebut. Maka aturan burhan yang tersebut itu begini, dia kata gini, jika tiada Allah Ta'ala terkaya daripada menjadikan dia, menjadikan Allah. Terkaya ni mana tak berhajat. Terkaya ni bahasa lama, terkaya ni mana tidak berhajat. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak berhajat daripada yang menjadikan dia. Kalau kita tak kata gitu, niscaya berkehendak ia Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia, menjadikan Allah. Gitu ya. Sebab setiap sesuatu pasti ada yang setiap sesuatu pasti dijadikan atau tidak dijadikan. Yang dijadikan semua makhluk belaka. Yang tak dijadikan itu Khaliq. Pencipta lah, iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seorang saja pencipta yang tidak dicipta oleh orang lain. Kalau kita kata kita ni mencipta rumah, kita ni dicipta oleh orang lain.
Dicipta oleh siapa dia? Allah Ta'ala melalui ibu kita. Ibu kita pula dicipta oleh orang lain. Iaitu hakikatnya Allah Ta'ala cipta menerusi mak dia pula. Sampailah ke Nabi Adam tu. Tetapi berkehendak ia Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah itu mustahil. Allah Ta'ala berkehendak kepada menjadikan Allah. Boleh ke tak? Tak boleh. Mustahil. Mustahil ni maksud apa? Tak boleh terima di akal kita. Akal kita tak boleh terima. Kata Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat lain untuk jadikan dia. Tak boleh. Dari kerana bahwasanya wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.